Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita gini masuk muka surat 110 dah. Muka surat 110 bab sutratul musalli. Ini satu bab pada menyatakan hadis-hadis tutupan bagi orang yang sembahyang, sutrah ataupun tutupan bagi orang yang sembahyang. Sutrah ni dia tengok sutratul musalli bawah tu. Apa dia sutrah yang dimaksudkan dengan sutrah ni? Artinya tutupan bagi orang yang sembahyang daripada apa jua ada ia. Maknanya sutrah ni sebenarnya satu penanda lah. Tutupan ni dengan arti penanda. Penanda tu tak kira sama ada penanda itu daripada tukak ke ataupun daripada kita tulis garis dengan kapu ke ataupun kita menggunakan sejadah ke ataupun kita kalau di masjid kita guna tiang. Kita naik atas masjid itu kalau kita berada, kita semaya, bila kita masuk masjid, senang kita duduk depan. Maka dinding tu adalah merupakan sutrah bagi kita. Kita tidak perlu bubuh dah sama ada sejadah ke, ataupun tukak ke, ataupun apa sahaja. Kita tidak perlu letak dah. Kecuali tiang ataupun dinding itu, jidar itu merupakan sutrah bagi kita. Jadi, kalau kita sembahyang Jumaat, kita duduk belakang tu imam depan itu merupakan sutrah dah bagi kita. Orang tak boleh litah dah. Kalau kita sembahyang, tu imam duduk depan. Orang tak boleh lalu-lalu dah antara kita dengan tu imam itu. Sebab tu imam itu sebagai sutrah kita. Bila kita sembahyang, kita berada di dalam saf. Saf yang pertama, dinding itu merupakan sutrah. Saf yang kedua tu, saf yang pertama merupakan saf yang merupakan sutrah bagi saf yang kedua. Ambo duk mikir, ambo ingat satu masjid ambo pergi, dia menyediakan satu macam pacar gitu. Kita boleh pegang, kita boleh ambil. Bukan sejadah. Mana kita sampai masjid, sampai pintu tu kita ambil. Sutrah tu, iaitu dia buat, ambo tak ingat dia buat dengan apa. Cuma ambo ingatnya, kita boleh pegang tangan. Kita boleh pegang tangan, kita boleh bawa, kita pergi tak depan kita pak, kita tak gitu. Amo lupa, amo semaya masjid mana ni lagu ni. Ada satu masjid yang bersemaya. Amo tak ada jumpa lagi. Masjid yang menyediakan sutrah lagu tu. Amo kata, hak ni kali hak dalam kitab rakyat ni, iaitu sebab lah ni masjid lah ni dia seming ataupun mozek. Mana boleh kita nak ambil tiang kalau kita nak ambil anak panuh kalau masuk zaman Rasulullah dulu ataupun kita ambil tukak kalau kita nak pacak gitu. Pasal bila kita pacak baru nampak. Kalau kita kita garis kalau kita tak tukak depan ke orang tak nampak dari jauh. Tapi apabila kita letak sesuatu benda yang kita pacakkan pada bumi, orang nampak daripada jauh, orang tidak akan melintas. Jadi satu masjid ambo lupa lah, ambo semayang mana masjid ni. Ambo kata, ambo tak ada jumpa lagi masjid yang menyediakan pacakan sutrah tadi. Kita ambil masuk dalam masjid dia, kita pun ambil benda tu. Dia buat macam benda tu, satu tempat untuk dia duduk atas latar ni. Kemudian dia ada tiang, macam tiang gitu. Kita pergi di tiang tu, kita pergi tak depan. Ada ahli Jumaat kita perasan mana-mana tempat dia semaya lagi. Ambo tak ingat masjid mana ambo semaya. Tak ingat sama ada di Kelantan ke, Kuala Lumpur ke, Thailand ke, mana mau tak ingat mana. Cuma mau ingatnya ada musmaya di masjid lagu tu dak. Baik, kita baca hadis dak. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama an Abi Juhaim. Baik, kita terus sutrah dulu dah. Dan dikata orang juga akan sutrah bagi orang yang dipacokkan ataupun orang yang didirikan oleh orang yang sembahyang di hadapannya akan jadi alamat orang sembahyang berlindung dengan dia. Sama ada tongkat ataupun lainnya.
Jadi sutroh ni sebenarnya kita pacok depan kita, dia menjadi alamat. Hak besar sekalinya, pacokan kita tadi menjadi alamat kepada orang yang akan lalu depan kita. Bila kita ambil payung kau, kita cocok depan kita. Tukar ke ataupun apa saja kita letak depan. Orang jauh-jauh ni apa dah? Oh, orang duk semaya ni, dia ada dah sutroh depan dia. Iaitu sutroh ni membezakan antara tempat semaya dengan yang tempat yang tidak semaya. Maka sutroh ni kawasan yang tidak boleh melintah, yang dikatakan yang tidak melintah tu di antara tempat sujud dia, iaitu dahi dia tu, tempat sujud tu, mana tempat dahi dia letak. Kita ambil tempat sujud sebab tempat sujud ni daripada dahi sampailah kepada dagu. Dahi sampai dagu. Maka kita nak ambil mana start daripada apa nama ni, sutroh. Orang tak boleh lalu. Iaitu daripada dahi. Daripada tempat letak tu kena dahi. Mana tempat tu, situ. Maka kita pun pocok atas pada apa nama ni, ke dahi tadi. Pak kita letak. Alik bawah ni pula tu pada ujung kaki, dua jari kita. Qadamaihi. Iaitu di mana letaknya kita semaya. Semasa kita semaya, dua jari-jari kita. Jari-jari kaki kita duduk mana? Maka itulah ruangnya semaya. Di antara dahi sehinggalah sampai dua jari kita. Orang tak boleh litah tu. Orang tak boleh litah di antara tempat tu. Kita tak depan kita. Biasa belakang. Kalau belakang ni orang lalu dekat belakang ni tak apalah. Kok depan ni besar sekali. Ketika kita duduk sujud ke, ada setengah tempat tu, ada setengah itu tu. Orang duduk sujud. Bukan duduk antara dua sujud ataupun bukan berdiri. Orang duduk sujud, ya lakah kepala dah. Lakah kepala tu satu kesalahan bagi orang yang melangkah tadi dia. Baik. An Abi Juhaimi. An Abi Juhaimi bin Al-Harithi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru law ya'lamul marru baina yadayil musalli ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه." متفق عليه. واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. Baik. Daripada diriwayatkan hadis ini yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Juhaim? Kita tengok pada nota kaki tu bawah tu. Abu Juhaim ialah Abdullah bin Jahim. Abdullah bin Juhaim. Abu Juhaim iaitu nama dia Abdullah bin Juhaim. Dan kata qil ialah Abdullah bin Al-Haris bin As-Simmati. Bin As-Simmati, dia sak baris bawah dah, As-Simmati bi kasril muhmalah wa tasydidil mim. Bi kasril muhmalah yakni di baris bawahkan dak yang tidak ada titik, iaitu sa lah. Dak yang tidak ada titik bi kasril muhmalah yang tidak ada titik, As-Simmah. Maka wa tasydidil mim. Mim tu kita kena bubuh tasydid atas dia, cara kita baca dia dak. Kata qil, kata setengah ulama ialah Abdullah bin Al-Haris bin As-Simmah Al-Ansari. Kekal ia sampai khilafah Muawiyah. Maknanya dia wafat di zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu daripada Bani Umayyah. Panjang juga lah umur dia nya. Ya. Panjang juga umur dia sebabnya zaman Nabi pun dia dah jumpa dengan Nabi. Bila dia seorang sahabat Nabi, dia dah jumpa dengan Nabi. Zaman Khalifah Abu Bakar pun dia dah. Khalifah Umar pun dia dah. Utsman pun dah. Ali pun dah. Dia wafatnya ataupun dia meninggal ketika Muawiyah menjadi khalifah. Baik. Itu Abu Juhaim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Siapa dia? Kata Abu Juhaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi. Dia sebenarnya hadis ni ada lagi depan dah. Ada lagi depan iaitu hadis an Busr bin Sa'id anna Zaid bin Khalid arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu an ma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mari baina yadil musallim. Seorang sahabat nama dia Busr bin Sa'id. Apa nama ni? Satu hadis yang mana ahli atas lagi, mana cerita dianya, latar belakang cerita ni iaitu apa nama ni, Zaid bin Khalid, dia suruh seorang sahabat nama dia Busr bin Sa'id pergi jumpa dengan Abu Juhaim. Sebab Abu Juhaim ni lah yang mengetahui apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang lalu ketika semaya. Dah. Fil mari baina yadil musallim. Ma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gapo hak yang Abu Juhaim dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lalu ketika orang yang semaya. Tentang orang yang lalu di hadapan orang yang semaya. Bila gitu, bila Busr bin Sa'id pergi jumpa dengan Abu Juhaim, maka kata Abu Juhaim, apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru baina yadayil musalli." Sekiranya diketahui oleh orang yang lalu lalang di hadapan orang yang sembahyang itu, lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Nescaya adalah ia berdiri 40. Sini dia terjemah selalu dah. 40. Sedangkan lapar hadisnya, dia kata, lakana an yakifa arba'ina khairan. Nescaya adalah ia berdiri 40. Syekh Al-Marbawi bubuh lalu 40 tahun. Sebab sambungan hadisnya, sambungnya tadi, kata seorang rawi namanya Abu Nadar, dia kata la adri aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Kata dengan apa nama ni Abu Nadar seorang ahli perawi, dia kata la adri, aku tak tahu aqala, adakah yang dikatakan oleh Rasulullah yang bersabda itu melalui apa nama ni Abi Juhaim tadi, arba'ina yauman ke, sama ada arba'ina yauman 40 hari, atau arba'ina syahran ataupun 40 bulan, atau arba'ina apa nama ni sanatan ataupun 40 tahun. Tak ada. Sininya dia ayatnya berdirinya nescaya adalah ia berdiri 40 tahun. An yaqifa arba'ina tu tak ada alif belakang. Arba'ina yauman, arba'ina sanatan, atau arba'ina syahran. Tak ada. Sebutnya arba'in sahaja ada. Jadi tak apalah. Sebabnya Al-Marbawi dia apa nama tahun sini dan dia nescaya adalah ia berdiri 40 tahun lebih baik daripada bahawa ia melalui di hadapannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini bersetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslimnya arba'ina saja. Tidak ada sanatan, syahran, au yauman. Wal lafzu lil Bukhari, dan lafaz bagi Bukhari pulanya dia kata wa waqa'a fil bazzari min wajhil akhar arba'ina qarifan, dan telah berlaku daripada riwayat Bazzar. Ni riwayat yang kita baca saat ni Abi Juhaim. Riwayat Al-Bazzar pula daripada wajah yang lain, lainnya iaitu arba'ina qarifan, 40 tahun. Ai aman. Kharifan aman, iaitu 40 tahun. Jadi riwayat Bukhari dengan Muslimnya tak ada alif belakang kharifan ke sanatan ke
syahran ka yauman tak ada. Hak dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Cumanya dalam Bukhari pula daripada riwayat orang lain. Bukan riwayat Juhaim. Riwayat Bazar. Bazarnya pada wajah yang lain pula. Dia kata sininya min wajhin akhar daripada wajah yang lain. Arba'ina kharifan. Iaitu pada lapan arba'ina tadi tu ada arba'ina kharifan iaitu 40 tahun. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ini? Nabi kata, kalaulah orang itu tahu bahawasanya betapa besarnya dosa, kita melintasi orang yang sedang sembahyang, nah, kita melintasi kita melintasi orang yang sedang sembahyang tadi, maka nescaya kalau dia lalu, siapa depan, tengok-tengok orang yang sembahyang. Tak boleh nak pergi ke mana-mana dah. Maka lebih baik dia berdiri lagi. Kata lama orang dia semaya. Siapa lama mana? Arba'ina kharifan. Kita tak paling lama sekali. Kita ambil pada lafaz Imam Bukhari daripada riwayat Bazar. Daripada riwayat Bazar tadi, dia kata arba'ina kharifan. 40 tahun. Dia ni lama semaya ni. 40 tahun ni. Cikgu mak semaya ni lama ni. Jangan letah. Sebab apa? Betapa besarnya dosa orang yang melintasi orang yang sedang sembahyang. Ya, kita lah ni senang-senang aja litah rok. Bahasa nak litah. Kita tengok masjid-masjid ke apa pun, banyak kanya orang tak percaya. Dia apabila berlaku litah ni dah. Dia dosa tu, kadang-kadang kita jangan meletakkan kesalahan kepada orang yang melitah. Orang yang semaya pun dosa juga. Dia jadi dosa dua-dua dah. Ada tempat tu, dosa realitas saja. Ada tempat tu dosa dua-dua. Misal kita kata dak. Orang realita. Kita berkata dosa orang realita. Tapi kita tahu kan tak, orang realita tu kihnya tidak ada sutrah depan. Kita bakal pergi semaya, kita kata Allahu Akbar gitu. Ataupun ada setengah orang tu dia suka semaya, dia suka mari lewat. Bila dia mari lewat, maka dia berada pada saf yang terakhir. Duduk alik belakang sekali. Bila dia duduk alik belakang sekali, dahlah dia mari akhir. Dia duduk alik belakang. Dia duduk dekat dengan pintu tempat orang lalu lalang. Kemudian, dia tambah pula. Dia menambah pula. Bila dia tambah tadi, dan dia tidak meletakkan apa-apa di hadapan dia. Dia terletak sutrah, dia tidak ada sejadah, dia tidak ada payung ke, ataupun dia garis ke, ataupun apa kain-kain ke apa, tak ada dia. Pakai semaya gitu. Bila gitu orang lain sudah semaya. Bila orang sudah semaya, orang pun bangun, lalu di hadapan dia. Baik. Di Masjid Muhammadi dulu, dia ambo bubukung. Ambo tok ke tepi. Pasal Masjid Muhammadi ni, dia saf dia tu, dia rapat-rapat. Dia rapat. Saya pertama, ya ada tak apalah, dia ada pintu. Saya pertama ada pintu. Saya grup pahak lain tak ada pintu. Tak ada pintu. Sehinggalah dia jumpa pula pintu pula ni. Lepas tu tak ada pula, lepas jumpa pintu. Jadi, kita ambil daripada sah yang pertama, hak boleh lalu tak apa. Hak ni kita takung tepi. Kita tak di ujung tepi dinding. Maknanya, sebab hamba perhati, apabila sudah semaya, orang ni dia satu penyakit juga. Dia nak turun awal, tapi dia nak duduk sah awal. Dia ada sah kedua ke. Sedangkan semaya tu, biasa kalau semaya Zuhur, lapis sah katalah di Masjid Muhammadi. Dia nak litah, nak jumpa pintu tu. Orang duduk semaya. Dia litah, dia tak cara dah. Hamba, ketika hamba tengok hamba jadi tikmir semaya, hamba duduk tengok. Barak kata, tak kira. Orang ni, hamba duduk mari semaya sama dah. Dia tak tahu ke hukum litah orang semaya ni. Orang tu semaya tadi, masa sebelum dia semaya duduk dalam sah tu, makmum depan tu sebagai sutera. Masa semaya, masa mula-mula dia takbir tu, makmum depan tu sebagai sutera dia. Tapi duduk depan ni pun turun dah. Apabila sudah takbir salat, dia turun tak ada sutera dah depan dia. Mari orang ni lalu depan dia semaya pula. Maka kita pihak masjid, kita menyediakan apa nama ni, kung, kita tak kung. Kung tu kita tak, tapi jujur gitu. Jadi kalau orang sudah semaya awal, biar dia jalan mari sini. Sebab biasa belakang ni lah orang duk cacar kita semayanya. Dia bila dia mari jalan, turut kung ni. Tapi tak turut, itu.
Hamba rasa sebabnya betul lah. Sebagaimana Tok Guru ni Aziz sebut, orang mari semaya ni dia banyak mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab yang kedua, Syafi'i. Mazhab yang ketiga, uh, mazhab pertama, Hanafi. Kedua, Maliki. Ketiga, Syafi'i. Yang keempat, Hambali. Tok kata ada seorang lagi. Ada seorang lagi mazhab. Yang keempat, yang kelima, iaitu mazhab Jahili. Mazhab Jahili ni mazhab jahil. Berasa ikut sedak dia. Ikut sedak dia nak lalu ke mana. Dia lalu. Baik. Kita letak kem tu dia tak faham lagi. Pernah hamba raya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi saudara-saudara kita yang sudah semaya, lorak, minta jangan litah orang semaya. Hendaklah lalu kut tepi kun yang telah kita sediakan. Kita kena raya gitu dah pula dah. Tapi kerana apa nama ni, ahli jemaah ni bukan ahli jemaah yang sama-sama ada orang singgah ke apa. Hak singgah ni hak tak tahu. Kita raya hari ni dia mari semaya pula. Minggu depan tu orang lain dah mari semaya. Orang tu pula litah. Inilah yang kita berkehendak, kita memerlukan kepada, kalau boleh orang Islam ni seluruh dunia ni ngaji belaka. Ngaji belaka barulah faham. Kita royak di masjid A, dah. Kemudian orang daripada masjid C ni mari semaya sini, ketika tu dia melintasi. Ataupun orang yang tak aja dengan orang ngajar, maka dia bakal bangun nak turun lorak dia tak ada kerja, melintasi orang yang semaya. Sebab itulah Nabi kata Abu apa nama ni, Abu Juhaim. Dia kata, Nabi katanya, lau ya'lamul maru. Jikalau mengetahuilah oleh al-maru, orang yang lalu. Orang yang lalu, baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sembahyang. Mada alaihi. Mada alaihi, akan apa ada atasnya daripada dosa. Minal ismi. Mada apa yang alaihi di atasnya minal ismi daripada dosa. Dosa ni bukan main-main dak. Dosa lakana an yakifa, nescaya adalah dia tadi, almaru tadi, orang yang lalu tadi, lakana an yakifa arba'ina. Maka bagi orang yang tadi tu nescaya adalah dia, orang yang lalu tadi, yakifa berdiri, tak lalu, tak berani nak litah orang semaya ni. Arba'ina, iaitu 40. Khairan lahu, lebih baik bagi dia, min an yamurra, daripada bahawasanya melalulah dia, baina yadaihi, di hadapan orang yang sembahyang tadi. Jadi kita boleh belajar ni, kalau kita ke bab sutrah ni pada pun tak apa dah hadis dah kita belajar. Tapi bab sutrah ni dia ada hadis, semua sekalinya ada 7 hadis. Bagi orang yang apa nama ni, orang yang nak beramal dengan ilmu bab sutrah ataupun penghadap daripada orang lalu tempat maya ni, memadailah kita belajar hadis. Hadis yang pertama ni, jangan lalu tu ya. Tengok orang semaya, jangan lalu. Jangan lalu. Ada juga ulama kata ada kecualinya, iaitu misal kita kata di Mekah. Mekah ni dia zahmah dah, tak nak kok tu jeng, kok dia jeng, maka dibenarkan lalulah. Misal kita tahu kadang-kadang kita tu duduk tengah tawaf. Duduk tengah tawaf orang semaya. Dia semaya, kita nak tawaf. Kita tawaf. Jadi situ tu, walau bagaimanapun kita kena mencari jalan. Walaupun kita kata betul ni, orang ni dia bangun semaya, kita ni nak menghabiskan tawaf kita. Kita cari jalan lagu mana? Tawaf kita tu janganlah lepas semaya tu kita tawaf tadi. Dia menyebabkan kita terpaksa melintasi orang yang sedang semaya. Ataupun kita carilah laluan-laluan yang mana kita nampak tidak ada orang yang sembahyang sedang semaya, kita lalu. Kita berusaha dulu, kita jangan lalu di hadapan orang semaya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tak salah seandainya orang panggil dalam keadaan darurat seperti berlaku di ketika kita tawaf ataupun kita berada di Masjidil Haram. Tetapi kita ada usaha, maka kita usaha dulu supaya kita terselamat daripada hadis Nabi sebut sini. Sini Nabi tak rayak dah. Tak rayak sama ada bab orang duduk tengah tawaf ke, dah rayak. Bahawasanya kalau dia tahu dosa litah orang yang semaya tadi, maka dia akan berdiri selama 40. Kalau kita kata 40 hari pun lama dah dia. 40 hari pun lama dah. 40 bulan pun lama dah. Apatah lagi dalam
riwayat Bazar mengatakan arba'ina kharifan. Arba'ina kharifan iaitu 40 hari, 40 tahun. Habis hadis yang pertama. Masuk pada hadis yang kedua pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Faqala mithlu mu'khira akhrajahu Muslim. Hadis riwayat daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berkatalah dia, yakni Siti Aisyah. Apa kata dia? Su'ilan nabiyyu fi ghazwati Tabuka min sutratil musalli. Ditanya orang tanya ditanya akan Nabi. Ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa perang Tabuk daripada tutupan ataupun sutrah. Sutrah pacakan, tutupan ataupun penghadang orang yang sembahyang. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla mu'khiratir rahli. Maka bersabda Nabi, seumpama jungkitan kenderaan sebelah belakang. Setara mana? Setara tu. Maknanya, kalau kita nak tanda, nak beri nampak seperti seumpama jungkitan kenderaan yang sebelah belakang. Jungkitan ni macam kita kata, kita tengok alik belakang kan. Setengah mana kenderaan. Dia kalau kenderaan, kereta kuda, alik belakang tu. Jungkitan dia tu. Kalau kita katakan, gapo mislu mu'khiratir rajul. Kita tengok sini dak. Iaitu jungkitan kenderaan, iaitu sepotong kayu di akhir kenderaan panjangnya qadar 2/3 hasta. Tu lah. Kayu keadaan dianya iaitu seperti kayu yang berada di belakang kenderaan. Kata apa nama ni Syekh Al-Marbawi, mudah kita ambil dak. Kita ambil akhir sekali katanya Syekh Al-Marbawi, panjang qadar 2/3 hasta. 2/3 hasta. Hasta mana hasta? Hasta ni daripada ujung jari sampai lengan ni kau ataupun sini apa pelipat teh. Satu hasta. Panjang mana? Mamalung tak ada mamalung. Hasta. Satu hasta. Pelipat teh Ustaz. Pelipat teh. Pelipat teh. Ni jeka tak? Jeka. Ni jeka. Jeka. Kalau daripada daripada apa ni Ujung jari. sampai pelipat teh. Ni seberapa? Sehasta. Bukan sini tak? Ada. Dok, Hasta dok. bukan sini. Bukan. Dekat siku Bukan. tu. Kat Dekat situ siku. kalau sekarang ni deh, serta. Ambo rasa bukan ni serta. Kat ni deh. Tak apa. Kalau sekarang ni deh. 2/3. Kita bagi 3. 2/3. Sekarang mana 2/3? Kalau kata tadi, Ajilai kata tadi, serta ni daripada ujung jari ni sampai ke pelipat teh, kita bagi 3, kita ambil 2. Tinggi setara tu. Sekarang mana? Kat ni ada. Betul dah mau tengok satu masjid tu. Dia letak benda tu benda cacar, kemudian dia letak pada satu tempat yang tak terbalik benda tu. Dia ambil ni dah kan dia. Mana kita tak depan kita. Orang nampak dah. 2/3 hasta. Dari jauh orang nampak dah. Kalau tukar kita tak depan. Cuma kalau kita pakai cadar, Ustaz. ya. Sutra ni serupa dengan nombor meja. Kalau kita makan dinner di hotel, dia pun nombor meja. Betul. Betul. Caca atas meja tu nombor 1, nombor 2. Kita buat lagi tu betul. di masjid. Lagu tu. Sepetak nombor 1, 2, 3. Tak ada. Kita pergi order kat, dia pun beri tu tak. Kita petak atas meja kita. Betul. Lagu tu lah.
kita duduk pitu tu nampak dah kita meja nombor 1, nombor 2. Kita nampak dah meja tu. Kita tengok Betul, betul, nombor. betul. Ha, Ha. lagu tu. Kalau awak ada Selamat ah. kalau awak ada masjid lagu tu comel tu. Ha, hamba tengok hamba jumpa sebutir masjid baru buat lagu tu. Sebutir masjid baru. Hak hamba jumpa lah. Kebiasaannya tak ada. Ha, dia kalau kita tak sejadah kan. Sejadah ni ada orang tu tak nampak. Duduk jauh tak nampak. Mai atas sejadah ke mai gitu. Tapi apabila kita letak lagu tu. Gak masa Nabi dulu dah. Ha, dia pakai tak satu pacar gitu. Mudah. Ambil kayu-kayu kau gapo hatak menandakan kita ni sedang sembahyang. Hmm. Kita lah ni kita buat kapek dah. Kalau orang faham dah ke, kita letak kapek hok panjang tu. Maknanya garis sel dia tu sepatutnya orang tak litah dah tu kalau kita duduk maya tu. Walaupun tidak ada sutera hok ia duduk pacok gitu pun. Kita semaya kita duduk atas kapek ni. Situ dia ada garis tu. Sepatutnya tidak melintasi dah. Sebab kita doa pun maknanya kita tahu itu sebagai sutera bagi kita dah. Membezakan antara tempat semaya kita. Sebabnya kita kena faham bahawasanya tempat yang tidak boleh kita lintasinya ialah di antara tempat sujud dia. Tempat sujud dia ni dengan tempat letaknya ibu kaki. Letaknya jari-jari dia. Jari-jari kaki dia. Maka itulah ruangan yang mana kita tidak boleh lintas. Maka lepas daripada tu kita boleh lintas. Ambil rasa sejadah kita tu, kalau sejadah hak besar tu dia, lebih dah tu. Kalau sejadah kita hak besar. Kalau sejadah kita, ada orang pakai sejadah kecil. Sejadah kecil tu dia letak tempat tu saja. Ataupun kita boleh berhadah. Kalau orang letak sejadah kecil tu, walaupun tidak dari segi SOP lah ni, sejadah kecil tu tak lulus tu sebab dia nak sejadah yang besar lah. Sebab kadang-kadang orang bersih ni, orang bersih ni, dia pergi rata, dia pergi jauh. Kau duduk tengah sujud, kau dia akak sikit, pah. Melebihi daripada kawasan sejadah. Itu SOP kita lah. Baik, habis. Hadis yang ke, iaitu faqala mithlu mu'akhiratir rahli. Maka bersabda Nabi, ya. Nak tanya. Tu yang Ya. yang setengah daripada orang angkat tangan tu macam mana? Kalau orang nak yang angkat tangan tu kan, yang kalau orang nak cross tempat kita semayang, ada seorang nak melitah, kita angkat tangan tu. Betul tu jago dia. Jadi kalau katalah di masjid, kalau ni. kena tiga orang angkat tangan tu tak batal ke semayang? Tak batal. Ya. Akak, Tiga orang akak lalu ni, tiga kali angkat tangan ke macam mana tu? Tu tak berapa. dia gini dah. Orang mari dia. Orang mari nak lalu. Kita buat gate. Gini ya kitanya. Kita akak gate ya. Tu rakaat yang pertama. Pakai kita rakaat yang kedua pula. Dia tak boleh anggota besar ni, dia tidak anggota kita ni tidak boleh 3 kali melebihi daripada 3 kali berturut-turut. Kalau kita duk main game ni, duk main game ni, ni kita gitu ya. Kita duk semaya. Siratal ladzina orang pun mari. Kita pun waktu gatu belala kita. Tak serius semaya. Gini ya. Bukan game-game ni. Ni. Lepas tu kalau salah kena muka dia pun jadi dah tu. Nombok dah tu. Kawan lah. Bom. Kena kita dah. Ni ada hadis tepi ada berkenaan dengan kena nombok ni dah. Kalau di Mekah dia tolak sah. Kalau Tolak. di Mekah Madinah dia Dia makan tolak lalu dah. dia tolak tangan. Tak patah maya dia tu. Lepas tu benda ni memang kena buat lagu tu. Pasal kata tak siya dia dah. Ya. Siya kepada orang yang lalu tadi. Pasal dia jadi berdosa. Orang tanah gapo dah dengan sejadah. Ngak kapek lagi. Masjid waktu ubik pitih banyak mana nak nanda tu. Nak buat sepuluh kita atau nak beli nak kita nak kita puluh sepuluh dengan tempat meja makan tu satu kerja pula masjid dah. Patut boleh faham dah tu. Tapi itulah ia jadi masalahnya, ia jadi orang boleh litah semaya ni yang berasa kerana tidak orang ngaji ni tidak menyeluruh. Berasa maklumat berkenaan dengan litah semaya ni yang berasa tidak menyeluruh lagi lah. Dalilnya kita tengok kebanyakan masjid-masjid orang litah orang semaya.
Mekah Madinah orang letah semaya. Tak cara dah. Pakai apa? Nak lalu pakai lalu gitu. Hadis yang ketiga. Wa an Sabrata bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin akhrajahu al-Hakim wa an Sabrata bin Ma'badinil Juhani. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Sabrah. Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Seorang sahabat ni. Siapa dia ni? Abu apa nama ni? Dia ni Sabrah dah. Sabrah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia ni orang Madinah, dan dia ni juga meninggal dunia pada zaman Khalifah Muawiyah juga dia. Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Kata Sabrah, nama sebagai tino deh. Tapi dia ni orang jatuh. Dalil dia bin, bukan binti dah. Bin. Sabrah, Sabrata bin Ma'bad al-Juhani. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyastatir, hendaklah bersiterah ataupun hendaklah bertutupan, hendaklah ada penghadang seorang daripada sekalian kamu. Liyastatir ahadukum fi shalah, di dalam sembahyang. Kena ada penutup, kena ada penanda depan seorang daripada sekalian kamu di dalam sembahyang. Walau bisahmin, dan jikalau dengan anak panah sekalipun. Kita balik pergi, kita semaya. Ataupun ada anak panah di rumah kita, nak pergi semaya, bawa anak panah. Biar pehas sikit ni. Anak panah ni di depan ni. Tak pacak depan. Walau bisahmin. Ataupun dengan, sekalipun dengan anak panah. Tak depan. Supaya membezakan antara orang semaya, tempat semaya, tempat yang boleh lalu dengan tempat yang tidak boleh dilalui. Itu hadis yang ketiga. Yang keempat, wa an Abi Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqta'u salata rajulil muslimi idza lam yakum baina yadayhi mithlu mukharatir rajul al-mar'atu wal-himaru wal-kalbul aswad. Membatalkan sembah. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abi Zar Al-Ghifari. Abi Zar Al-Ghifari, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa Nabi kata? Membatalkan sembahyang, memutuskan sembahyang ataupun mengkurangkan pahala. Sebabnya Nabi kata yaqta'u salata. Yaqta'u ni terpotong. Terpotong semaya. Maka terpotong sini ni Syekh kita iaitu Al-Marbawi. Syekh Al-Marbawi dia kata taqta'u sini ni dia terjemah membatal ataupun mengkurangkan pahala sembahyang seorang laki-laki. Yang mana Syekh Marbawi faham daripada perkataan Nabi yaqta'u, terpotong. Yaqta'u salata. Sini ni yaqta'u ni batal ke ataupun kurang pahala. Maka pasal tidak jelas. Yaqta'u terpotong semaya ni adakah terpotong batas semaya ataupun terpotong pahala dia. Bila terpotong pahala dia menjadi kurang pahala dia. Sebab itulah Syekh Al-Marbawi terjemah membatalkan sembahyang. Atau mengurangkan pahala sembahyang seorang laki-laki yang Islam. Kita kata, apa dua gitu tu pada asal je. Faham daripada yaqta'u, iaitu terpotongnya semaya tadi. Terpotong ke apa dia? Terpotong dari segi sah ataupun tidak. Bila terpotong daripada sah ataupun tidak, menjadi semaya itu batal. Ataupun terpotong di situ, iaitu menjadi kurangnya pahala. Apabila dipotongnya pahala semaya tadi. Membatalkan sembahyang ataupun mengkurangkan pahala sembahyang seorang laki-laki yang Islam. Bila tu?
apabila tiada di hadapannya seumpama jangkitan kenderaan itu. Apabila tidak ada di hadapannya, apa dia? Sutroh lah. Apabila tidak ada, baina yadai mithlu mukhiratir rajul. Mukhiratir rahli. Ya. Apabila tidak ada di hadapan dia tu sutroh. Tidak ada seperti jangkitan kenderaan itu. Apa tadilah? Sebab di dalam hadis yang sebelum daripada ni, hadis yang kedua tu orang tanya Aisyah. Orang tanya Aisyah lagu mana gak? Lagu mana gak apa nama ni? Sutroh-sutroh tu. Orang tanya Nabi SAW ketika peperangan Tabuk. Orang tanya Nabi, lagu mana gak? Apa ni sutroh? Maka Nabi kata, mithlu mukhiratir rahli. Seperti apa dia? Iaitu seperti seumpama jangkitan kenderaan sebelah belakang. Ataupun sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Marbawi, sepotong kayu. Sepotong kayu di akhir kenderaan. Sepotong kayu di akhir kenderaan panjangnya qadar 2/3. Bermakna ku batas semaya. Ataupun kurang pahala semaya apabila seorang semaya tidak ada di hadapannya, tidak ada sutroh tadi. Sepapai kayu yang mana panjang dia 2/3 tidak ada di hadapan dia tu. Siapa dia? Oleh perempuan dan apa nama ni? Anjing hitam. Baik-baik. Al-hadis. Wa fil kalbil aswari syaitan. Bacalah hadis. Dan berkata ia padanya anjing hitam itu syaitan. Akhrajahu Muslim. Dia telah mengeluarkan oleh Muslim. Walahu an Abi Hurairah wa nahu dunal kalb. Dan bagi Muslim daripada Abu Hurairah seumpamanya tiada anjing. Ni daripada Muslim pulanya setakat mana? Setakat al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad tidak ada dia. Wali Abi Dawud wan Nasa'i an Abi Abbas nahwuhu duna akhiri. Dan bagi riwayat Abi Dawud dan Nasa'i daripada Ibnu Abbas seumpamanya tiada akhirnya, yakni tiada pada hadis Ibnu Abbas akhir hadis Abi Hurairah di dalam Muslim. Wa qayyadal mar'ata bil haidi, dan telah mengkaitkan akan perempuan itu dengan haid, yakni perempuan yang haid. Jadi kesimpulan daripada hadis ini ayatnya besarnya apabila kita tidak ada penghadang ataupun tidak ada sutroh, sehingga Nabi kata ta'us salah, iaitu membatalkan sembahyang. Kalau kata menguraikan pahala tu boleh kira. Jadi membatalkan sembahyang. Tapi kita nampak tak kalau dia tu tidak, kalaulah kita kata meletakkan sutroh ini bukan satu benda yang wajib, kita kata jadi kurang pahala yalah. Jadi kurang pahala. Kalaulah kita kata membatalkan yaqta'un ni dengan makna membatalkan sembahyang bagi orang yang tidak meletakkan apa nama ni sutroh di hadapan dia tadi, bermakna meletakkan sutroh itu adalah satu perkara yang wajib. Baik. Ni hadis ajelah tanya orang kacau tadi dak. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'u. Fa in aba falyuqatilhu fa iddama huwa syaitan." Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in." Apabila sembahyang seorang daripada sekalian kamu kepada suatu. Dah. Dia semaya dia ngadak dah. Kalau ada kiblat, semaya molek dah dia tu. Bila dia nak semaya tadi, apa dia buat? Dia kata, yasturuhu minan nasi. Kemudian dia pun menutup akan dia daripada manusia, iaitu dia meletakkan sitrah di hadapan dia. Maknanya sitrah tu menghalang dah daripada orang lalu di hadapan dia tadi. Yasturuhu minan nas. Dia telah menutup, menghalang daripada manusia tadi, daripada lalu di hadapan dia. Tak kala dia letak tu, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi.
Bila dia letak gitu, maka menghendaki seseorang bahawa melalui ia di hadapannya. Babi juga. Degil juga. Orang letak dah. Apa nama di hadapan dia tu. Tetapi, mari satu orang Allah nak lalu juga depan dia. Bila dia nak lalu juga tu, apa yang perlu dia buat? Dia kata, falyadfa'hu, maka hendaklah dia tolak akan dia. Ini pengaprah ayat tadi di Madinah tadi tolak. Dia tu hadis Nabi ada kan? Mana tolak? Apabila kita tak dah, kita letak dah penghadap, kita letak dah benda depan. Sejadah ada dah ataupun tukar payung kita tak ataupun panah kita tak depan. Tiba-tiba mari lagi, lola lagi, mari lagi, litah lagi. Ketika tu kita boleh tolak dia. Fa in aba, maka jika enggan dia, masuk lagi, kita tolak dah, kita tengah sembahyang. Waladdallin, kita tolak dah dia. Dia lalu tu kena dah dia tu. Dia nak lagi. Nak lalu lagi. Mana kita tak gitu, sepatutnya dia tak boleh lalu dah. Nak mari lagi. Nak tolak lagi. Ketika tu Nabi kata, lagu mana? Falyuqatilhu. Maka jika enggan ia daripada tolaknya, maka hendaklah lawan olehmu akan dia. Penat dah lah. Dia tengah semaya, dia berlawan dengan dia lah. Falyuqatilhu. Maka hendaklah lawan dia. Lawan akan dia. Sebab apa? Sebabnya dia kata, fa innama huwa syaitan. Fa innama huwa syaitan. Dia tu adalah syaitan. Kerana hanya ia tadi tu, seorang yang nak lalu juga tadi tu, dia ni adalah syaitan. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin. Dan pada satu riwayat, maka bahawasanya adalah sertanya taulan. Kita tengok bawah apa ta'liq oleh Syekh Al-Marbawi. Kata Syekh Al-Marbawi, syaitan sini dia kata, yakni adalah yang menanggung. Yang menanggung. Yakni adalah yang menanggung baginya atas yang demikian, itulah syaitan. Syaitan dah dia. Dan ialah taulan. Yang tiada bercerai ia dengan dia daripada jin. Dan itu bagi mereka yang tidak melampau-lampau. Maka sembahyang ia kepada tutupan ataupun tempat yang mana ada padanya orang lalu-lalu. Dan tiada dikehendaki berlawan itu dengan senjata. Berlawan sini ni proh. Betul lah falyuqatil suruh berlawan. Tapi janganlah dengan senjata. Lama waktu bik berdih ke. Tak dengar ataupun kita waktu bik pedai ke. Berlawan dengan tiada bersenjata ni adalah nombok gitu lah. Jangan waktu bik lama kita ada berdih, pong kita berdih dia. Tu tak siapa kita mula dah. Sebabnya kata dengan Syekh Marbawi, dan tiada dikehendaki dengan berlawan itu dengan senjata. Tidak dengan senjata. Gocah tu boleh lah dah. Biar reti, tak payah orang tolak dah. Tolak dah tu nak lawan lagi. Tu Nabi kata setel dah tu. Setel dah dia tu. Dan sebelum daripada tu, kita tengok ta'liq pada hak nombor 1 oleh atas tadi dah. Al-kalbul aswad, artinya anjing hitam. Kata Ahmad, memutuskan dia, yang ini memutuskan semaya tadi, oleh anjing hitam. Dan telah berjalan jumhur kepada bahawasanya tiada memutuskan dia oleh sesuatu. Maknanya, tidak kata jadi punuhlah semaya yaqta'u tadi, tidak kata memutuskan yang mana menjadi mudarat semaya dia. Dan telah ditakwil oleh mereka itu akan hadis dengan bahawasanya maksudnya kurang pahala. Jadi ulama-ulama mentakwilkan hadis yang kata yaqta'u solah tadi, iaitu dengan kurang pahala apabila kita sembahyang. Bila kita sembahyang tadi, boleh jadi kita akan jadi tak khusyuk semaya dan sebagainya, menjadikan pahala semaya kita tu jadi kurang. Habis kita masuk pada hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi shay'an fa in lam yajid falyansib asa fa in lam yakun falyakhutta khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Akhrajahu Ahmad
wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Baik. Walam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Daripada Abi Hurairah telah meriwayatkan hadis ini pada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Idza shalla ahadukum, apabila sembahyang seorang daripada kamu, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, maka hendaklah dijadikan bertentangan mukanya sesuatu. Maknanya bila dia nak sembahyang, dia kena, orang panggil dia kena cari satu tempat yang mana dia tu menjadikan sutra. Sepama sebut tadi lah. Maknanya dia pergi sembahyang duduk depan sekali, maka dinding tadi menjadi sutra bagi dia. Ataupun dia sembahyang dia cari tiang ke apa ke, maka tiang itu menjadi sutra bagi dia. Maknanya dia kata faj'al tilqa'a wajhi syai'an, maka nak dijadikan bertentangan mukanya sesuatu. Muka dia tu beradap kepada dinding ataupun kepada tiang dan sebagainya, yang mana ianya menjadi apa? Sutra bagi dia, orang tak berani. Dia duduk depan, dia duduk depan, orang nak lalu ke mana lagi? Orang lalu juga tu, dia tak payah dah tu. Maknanya dia dengan dinding tu, mana bos dia molek muak, apa nama ni, dia sujud dan juga duduk keadaan dia tadi tu, memang teluh dah bagi dia semaya situ. Maka orang lalu juga, orang tu saja dia tu tak faham ataupun jahil dia. Maka cara pertamanya iaitu dia mencari sesuatu yang mana dia boleh berhadap seperti yang disebut tadi, iaitu seperti ada dinding di hadapan dia. Ataupun dia pergi semaya, depan ada orang duduk semaya depan. Orang semaya depan tu menjadi sutra juga bagi dia. Baik. Fa'illam yakun. Fa'illam yajid, Nabi kata. Falyansib asal. Maka jika tiada mendapat ia akan sesuatu. Tak ada, dinding tak ada. Masjid kita ada dinding. Masjid dulu zaman Nabi tak ada dinding. Masa tu tak ada dinding. Pakai letak tia-tia tamar gitu je. Batai-batai tamar gitu. Jadi itu. Depan tu tak ada. Maya dalam kemo. Seperti itu maya dalam kemo. Tak ada dinding gapo. Tak ada. Depan tak ada. Kalau tak ada itu untuk kisah yang pertama. Tapi tidak ada dinding yang boleh menyekat orang tadi. Nampak lagu nak? Falyansib asan. Maka hendaklah dia rentang ataupun tongkat. Sebatang ranting. Hendaklah dipacakkan. Hendaklah pacakkan ranting. Asan ni tongkat. Ranting ataupun tongkat. Tak depan. Ambil ranting. Tongkat. Kita tak bawa cari ranting-ranting pokok gapo dah. Pokok terajar ke pokok gapo ke. Kita ambil tak depan kita. Ni kita ada ranting dah depan kita. Ranting motor ke. Ataupun kita bawa tukar, letak tukar situ dia. Fa'illam yakul falyakhutta khattan. Maka jika tiada, maka hendaklah goris sehabis-habis goris. Kalau dah tidak ada, kita pergi semaya tu tidak ada dinding. Kita tidak ada asal tukar untuk letak tadi. Maka Nabi kata ketika tu, dia kata hendaklah goris-goris. Goris tadi kalau kita semaya, masjid zaman Nabi mudah, dia pakai atas pasir lalu dah. Kita goris depan krek. Ataupun kita bawa kapur ni tak bawa rasanya. Krek, kita tanda depan kita ni ada tempat semaya. Goris sama ada kita goris dengan kayu, kita buat apa nama ni, kita gores lah, kita gores di atas pasir ataupun di seming tadi kita gores, menandakan ini ada tempat kita semaya. Buatlah gitu. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian tiada memberi mudarat akan dia oleh orang yang lalu lalang di hadapannya. Bila ada apa nama kita buat tukar ke, goresan ke, maka orang lalu depan itu tidak menjadi mudarat apa-apa. Tak ada kesalahan bagi dia. Apabila dia lalu melebihi daripada hak yang kita tanda. Kita tanda dah ini gores, ini tukar kita tak tukar. Selepas tukar orang boleh lalu, tak ada jadi masalah. Dan alih ni tukar menjadi salah. Kalau dia lalu juga, kita boleh tolak dia. Ataupun kita boleh berlawan dengan dia. Apabila dia lalu juga di hadapan kita. Maka tukar kita, sutra kita tadi menjadi taga, menjadi sempadan antara kita boleh ambil tindakan dengan berdosa, dengan tidak berdosanya orang yang lalu di hadapan kita tadi. Baik. Habis tak kata. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Hibban. Dan telah mengeluarkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dan telah mengatakan sahih akan dia oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kata hadis ni sahih. Tak.
wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Dan tiada betul orang yang mengatakan bahawasanya ia hadis muttarib. Apa arti hadis muttarib? Iaitu hadis yang bersalahan riwayat dia atas beberapa wajah. Ada orang kata hadis ni hadis muttarib, yakni hadis yang bersalah-salahan rawi yang mana perawi yang berbeza. Rawi ni ayat lagu ni, rawi ni ayat lagu ni, maka bersalah-salahan wajah. Ya boleh kadang-kadang apabila bersalah wajah tadi membawa kepada hadis itu menjadi dhaif. Maka kata dengan tuan kita ni kata walam yusib man za'ama annahu muttarib, dan tiada betul orang yang mengatakan bahwasanya ia hadis muttarib. Bahkan betulnya apa dia? Wa hasan, ia adalah hadis hasan. Bukan hadis muttarib. Hadis ni. Bahkan Ibn Hibban pula mengatakan dianya adalah hadis yang sahih. Maknanya tata cara bagaimana kita nak pergi semaya supaya kita ni ada sutrah depan. Mula-mula cari tempat tu yang mana sepengah dinding ke apa. Ataupun kita ambil tak tukar asan. Kalau tidak, kita goreskan. Inilah tiga cara bagaimana kita semaya nak menyelamatkan kita dan juga orang yang lalu lalang tadi. Habis hadis yang yang ketujuh. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata syai'un wa adra'u mastata'tum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada membatalkan sembahyang oleh sesuatu dan tolak oleh sekalian kamu sekuasa-kuasa sekalian kamu. Akhrajahu Abu Daud wa fi sanadi dha'fun. Telah mengeluarkan akan dia oleh Abu Daud dan sanadnya sahih. Kita tengok apa yang ditaklik oleh Syekh Al-Marbawi. La yaqta'u, Nabi kata la yaqta'u salata syai'un. Artinya tiada memutuskan, yakni tiada membatalkan pahala sembahyang itu oleh sesuatu dan tiada membatalkan oleh orang yang lalu di hadapan yang sembahyang. Maknanya di sini hadis ini menunjukkan bahawasanya kalau kita semaya orang lalu juga depan kita, maka ianya tidak membatalkan pahala semaya. Dalam hadis ni dah. Kalau kita belajar sebelum ini, dia boleh jadi kurang pahala dah. Ini tak. Yang dikata tidak memutuskan. Apa arti tidak memutuskan? Yakni membatalkan. Yakni tidak membatalkan pahala sembahyang itu. Maknanya bila kita semaya, kalau orang lalu juga, maka tidak membatalkan pahala semaya kita. Dan tiada membatalkan dia oleh orang yang lalu lalang di hadapan yang semaya tadi. Maknanya dengan orang lalu depan itu tidak membatalkan sembahyang dan tidak membatalkan pahala sembahyang itu. Walau bagaimanapun kita jaga molek lah. Kita jaga sebabnya kita belajar hari ni 7 hadis yang 7 hadis yang kita belajar hari ni menunjukkan betapa pentingnya sutrah ataupun penghadang ataupun penanda kita di hadapan kita yang sepatutnya kita adakan ketika kita nak semaya. Jadi kita semaya Jumaat ni alhamdulillah. Tu email dia ada depan tu dinding dia. Makmum molek belakang tu email menjadi makmum ada depan ni. Belakang tu email ni sebuah masjid kita tu tak. Belakang. Maka tu email tu adalah sebagai sutrah. Patut orang lain tu pula sebagai sutrah dia. Kemudian itu untuk orang yang sah yang pertama. Sah yang kedua pula sutrah dia ialah orang-orang yang ada pada saf yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, lagu ketiga. Orang yang ketiga, orang yang semaya depan itu adalah sebagai sutrah dia. Tu alhamdulillah cara kita buat laninya. Walaupun kita tidak bersutrah, kita boleh faham bahawasanya ia sebagai satu sutrah juga. Tetapi kalau kita di masjid kita cedek sepengar tadi, Ajilah sebut tadi dah. Benda sepengar tempat kita ada makan tu boleh juga. Supaya orang semaya seorang selamat dia. Orang tidak litah dah di hadapan. Tapi yang merasa kalau masjid kita ni kita faham dah, kita hendak belajar gapo ni. Cuma kalau boleh kita gembar-gembur semua lah. Orang jadi email ke gapo, kita gembar-gembur tentang hukum melintasi orang semaya. Melintah orang semaya ni berdosa. Dan juga hukum orang yang semaya biar ada nanda setakat mana. Nanda tadi sejadah ke,
Ambo mula-mula pergi ngaji pondok Situmbuh kan. Ambo tengok pelajar semua dia bawa cadar. Cadar lah ataupun kain ridak atas ni. Ambo tengok kita maya di rumah kita tak ada tu. Tak ada sejadah, tak ada gapo. Dia rupa-rupanya pelajar-pelajar pondok Situmbuh dia sampai 2 mata dia bawa sejadah. Pertama ketika tu latar dia tu baru duk buat. Ambo kita ambil 10 start ngaji pondok Situmbuh ni duk tengah buat. Bangun nelik belakang, bangun masjid Lala ni tu dulu dia masjid kecil je. Dia pecah tu, nak besar ke depan tu. Jadi ketika tu tidak sempurna lagi latar-latar apa tidak sempurna. Maka bila latar tidak sempurna, sejadah yang dia bawa tu dia boleh hafal untuk semaya. Jadi selesa semaya satu. Dan dalam masa yang sama untuk selesa semaya, yang keduanya adalah untuk menjadikan sejadah itu sebagai sutera. Mana orang tak boleh litah dah. Bila dia apa situ, orang tak boleh litah depan dia. Depan tempat semaya. Mana kalau nak litah, nak lalu, selepas daripada sejadah tu, barulah dia boleh lalu. Alhamdulillah, kita belajar 7 hadis pada hari ini. Dan insya-Allah, pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan belajar lagi dalam bab syarat semaya ni, iaitu apa dia? Iaitu berkenaan dengan khusyuk di dalam sembahyang. Beberapa hadis. Beberapa hadis. Lebih kurang 8 hadis kita akan belajar pada minggu depan berkenaan dengan khusyuk semaya. Dan selepas tu baru kita masuk bab masjid pula. Masjid pula insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil murji' wal ma'ab. InsyaAllah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.